KPM. Ada scene, ada course. Tapi macam mana saya nak selesaikan soalan cikgu ni Satu. Cik Syafiqah, apa masalah Cik Syafiqah ni? Cikgu kan. Ya. Saya keliru sebenarnya sebab saya dapat kerja rumah daripada cikgu, tapi saya rasa kena ada kaedah lain nak selesaikan nilai-nilai ni cikgu. Oh, ya ke? Okey. Hai Cikgu Gan. Hai, lama Cikgu tak jumpa Sanita. Cikgu Gan. Ya. Syafiqah. Hai Cikgu Gita. Syafiqah dah siap dah homework yang Cikgu bagi? Cikgu, sebenarnya sejujurnya saya belum siap lagi sebab saya tak faham macam mana nak jawab soalan cikgu ni. Tak apa Syafiqah. Sebab tu kita berada di sini untuk menjawab dilema Syafiqah, bagaimana untuk menjawab jawapan Syafiqah. Dan hari ini kita ada cikgu jemputan. Cikgu Gan pun akan bersama kita. Ya. Wah, okey cikgu-cikgu, jom kita. Okey, boleh. Jom. Jom. Assalamualaikum, salam sejahtera rakan-rakan semua. Satu lagi slot Didik TV KPM bagi menengah atas bersama saya Syafiqah Farahin Razali. Dan seperti biasalah, sebelum kita memulakan mata pelajaran kita pada hari ini, Kak Pika ingin ingatkan anda semua untuk pastikan sentiasa amalkan SOP. Walaupun kita ada kelonggaran sedikit demi sedikit, pastikan anda selalu menjaga kebersihan, basuh tangan selalu, kekalkan SOP jarak fizikal sekurang-kurangnya berapa? 1 meter, dan pakailah pelitup muka seperti Kak Pika pakai sekarang ni. Dan hari ini rakan-rakan semua kita akan belajar mata pelajaran matematik. Jadi sediakan kertas, kalkulator dan juga alat tulis anda untuk sama-sama kita menyelesaikan masalah dan juga menjawab soalan bersama dua guru kita yang telah anda saksikan biodata mereka sebentar tadi. Kak Pika ingin mempersilakan Cikgu Gan dan juga cikgu kita pada hari ini. Hai Cikgu, salam sejahtera. Hai, salam sejahtera. Cikgu sihat? Sihat. Wah, Cikgu sangat menarik. Cikgu pada hari ini berpakaian sangat kemas dan tentunya pasti kita punya penonton nak lebih kenal Cikgu demi seorang. Dan untuk tujuan itu saya minta Cikgu Gan terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri dulu. Salam sejahtera. Terima kasih kepada Cik Syafiqah. Saya Cikgu Gan dari SMK Seri Bintang Selatan, Kuala Lumpur. Wah, Cikgu, saya nampak tadi dah berapa 31 tahun Cikgu mengajar. Betul. Wah, sangat beruntung murid-murid Cikgu semua. Dan Cikgu kita pula, sila perkenalkan diri Cikgu. Salam sejahtera dan selamat datang semua. Saya Cikgu Sangkita. Saya dari SMK Raja Ali. Saya sebenarnya ialah anak murid kepada Cikgu Gan. Wah, Cikgu anak murid kepada Cikgu Gan. Betul. Cikgu Gan adalah guru sekolah saya dulu. Wah, menarik sungguh. Jadi kat sini dalam studio kita ada 2 generasi ya. Okey, baiklah Cikgu. Seperti yang saya sebutkan tadi, kita kena amalkan SOP. Ya, betul. Jadi pada waktu ini di studio kita, saya menjemput Cikgu Gan serta Cikgu kita untuk makai gel pembasmi kuman yang disediakan. Silakan Cikgu. Terima kasih, Cik Gita. Okey, jadi seperti biasa, Kak Pika dan juga Cikgu kita bukan 3 orang sahaja pada hari ini. Kita ada juga murid-murid kita daripada 2 sekolah Cikgu kita pada hari ini. Jadi jom kita persilakan mereka. Hello, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Hai. Hai. Okey, ya rakan-rakan semua. Jadi Kak Pika nak kenal lah kamu semua satu persatu. Jadi Kak Pika ingin mempersilakan terlebih dahulu Dania. Dania, boleh perkenalkan diri? Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Arni Dania binti Muhammad Marzuki. Saya daripada SMK Seri Bintang Selatan. Okey, baiklah daripada cikgu sekolah Cikgu Gan ya. Okey, terima kasih Dania. Kak Pika panggil Dania Okey. Alright, seterusnya kita ada Danisha. Hello Danisha. Hai, nama saya Danisha Alia binti Abdul Hanif dari sekolah SMK Seri Bintang Selatan.
Okey, baiklah. Terima kasih Danisha. Dan seterusnya juga dari sekolah yang sama, kita ada Rush. Hai Rush. Hai, nama saya Rashrin, tetapi boleh panggil saya Rina. Saya juga dari Seri Bintang Selatan. Wah, Rina. Okey, baiklah. Terima kasih Rina. Okey, dan seterusnya boleh tak Kak Pika nak dapatkan Ashikin? Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Waalaikumsalam. Nama saya Nur Ashkin binti Jaafar daripada SMK Raja Ali. Okey, baiklah. Jadi dari sekolah cikgu kita. Ya, betul. Okey. Dan seterusnya masih dari sekolah yang sama iaitu Muhammad Lokman. Sila perkenalkan diri anda. Hai, Assalamualaikum. Assalam. Nama saya Muhammad Lukman Hakimi bin Syamizan dari SMK Raja Ali. Okey, baiklah. Terima kasih. Dan yang terakhir kita boleh dapatkan Muhammad Ilham. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Ilham Arif bin Zainuddin daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Raja Ali. Okey, baiklah. Terima kasih murid-murid semua kerana memperkenalkan diri anda sebentar tadi. Jadi, seperti yang kita lihat juga, kita ada 3 generasi di dalam studio ini. Ya? Yeah. Kerana mereka juga murid kepada Cikgu Gan dan Cikgu kita. Okey, baiklah Cikgu. Sebentar tadi kan dengan saya punya kekeliruan untuk menjawab soalan dan saya fikir mungkin ada kaedah lain kan kita nak jawab soalan matematik kita. Jadi, apa yang kita nak belajar pada hari ini, Cikgu? Okey, sebelum kita teruskan nak tanya anak-anak murid kepada bulatan tadi, adakah antara anda anak-anak murid ke depan boleh memberitahu cikgu kaedah apakah yang digunakan untuk mendapatkan nilai sudut di depan bulatan ini? Ya, paparan bulatan ini. Paparan Okey, bulatan Boleh saya ini. cuba? Boleh, silakan Rina. Saya rasa kita boleh dapat nilai yang cikgu sebutkan tadi dari kalkulator. Betul ke cikgu? Betul, Kalkulator. tepat sekali. Cikgu nak tanya lagi, adakah anda mengetahui cara lain ataupun kaedah lain selain daripada menggunakan kalkulator? Ada tak Ada tak Okey. kaedah lain? kaedah lain? Siapa nak cuba tu? Saya rasa macam tak ada. Tak Lokman ada? confident. Confident Lokman tak ada? Wah, yakin sungguh Luqman. Saya Betul rasa juga. ada cikgu. Okey, boleh. Ilham cuba. Okey, silakan. Selain daripada kita guna kalkulator, kita juga boleh gunakan graf. Kan cikgu? Betul. Tepat sekali Ilham. Wah. Pandai. Okey, marilah betul. kita teruskan untuk belajar mendapatkan nilai sudut trigo ini dengan menggunakan graf. Ya, Okey. betul. Jadi itu yang kita akan belajar untuk hari ini. Baiklah, kita akan fokus kepada kaedah graf namanya. Ya, betul. Sebenarnya banyaklah kaedah yang lain tapi hari ini kita akan fokus kepada nisbah dan graf fungsi trigonometri. Ya, betul. Okey, baiklah cikgu boleh sedikit info tentang objektif pembelajaran Okey, kita? boleh. Baik. Ini adalah objektif pembelajaran kita pada hari ini. Jadi anda boleh lihat ada 3 objektif, okey, yang akan kita lihat pada hari ini. Jadi objektif yang pertama adalah anda akan melukis graf bagi sinus dan kosinus, dan yang kedua anda akan membanding bezakan graf bagi sinus dan kosinus, dan seterusnya di segmen yang ketiga nanti kita akan melihat kesan perubahan pemalar A, B dan C bagi graf Y sama dengan A sin BX tambah C dan juga Y sama dengan A cos BX tambah C. Itu yang kita akan lihat pada hari ini. Okey, baiklah cikgu. Syafiqah macam ada banyak perkataan saja kan di sini. Ya, betul. Saya lihat di situ pun saya agak macam menarik tetapi kita perlu fokus Ya, pada betul. hari ini kerana Betul. matematik tingkatan 5 ni dia agak mencabar jadi Ya. kita perlu memberi lebih fokus juga kepada murid-murid di rumah. Jangan ke mana-mana ya. Kita akan berehat sebentar. Jadi seperti Kak Pika cakapkan tadi, sediakan kertas, alat tulis anda dan juga yang paling penting kalkulator kan. Nak kira-kira ni. Jadi kita akan jumpa selepas ini bagi slot menengah atas. Didik TV KPM.
Didik TV KPM. Kawan-kawan semua, jom kembali ke kelas. Pada hari ini kita belajar mata pelajaran matematik bagi slot menengah atas dan tajuk kita ialah nisbah dan graf fungsi trigonometri. Kak Pika masih lagi bersama Cikgu Gan dan juga cikgu kita dan juga murid-murid kita dalam talian yang sebentar tadi Kak Pika lihat sedang menghafal. Sebenarnya hari ini sedang bersedia untuk sama-sama kita fokus kepada kaedah menggunakan graf seperti cikgu sebutkan tadi. Jadi cikgu, pada objektif pertama kita akan buat apa cikgu? Okey, jadi kalau kita lihat objektif pertama kita adalah kita akan melukis graf bagi sinus dan kosinus. Okey, jadi untuk memenuhi objektif tersebut, apa yang anda akan lihat di skrin anda sebentar lagi adalah graf sinus. Okey, anda akan lihat pergerakan graf sinus tersebut dan sambil anda lihat pergerakan graf sinus, Cikgu Gan akan memberitahu anda apa yang perlu anda perhatikan. Jadi mari kita saksikan video tersebut bersama. Okey, baiklah cikgu. Boleh? Kalau anda boleh lihat graf itu. Okey, baiklah anak-anak murid di GM dan di luar sana, perhatikan skrin paparan anda. Di sebelah kiri adalah unit bulatan yang tidak asing lagi pada diri anda dan di sebelah kanan dia adalah sata Cartesian. So, lihatlah bagaimana jejari unit bulatan itu bergerak sambil graf diplot ataupun dilukiskan. Sambil anda, anak-anak murid memperhatikan graf ini, cikgu ada beberapa perkara yang cikgu hendak anda beri perhatian. Yang pertama, bentuk. Dan yang kedua, nilai maksimum dan minimum. Yang ketiga adalah pintasan X dan pintasan Y. Okay, selepas itu, anak murid perlu melakarkan graf tersebut. Okey, baiklah cikgu. Jadi seperti yang kita lihat pada paparan video tadi, kalau untuk sinus dia mula daripada 0 darjah, paksi betul. X dan berakhir juga di paksi X juga untuk lihat semula 360 darjah tu. Ya, betul. Okey, baiklah cikgu. Okey. Jadi cikgu kan sebenarnya daripada kita lihat video tadi tu, apa yang boleh kita sebut pasal graf tu? Sebelum kita lihat jawapan daripada murid, Baiklah cikgu. apa yang boleh kita lihat daripada graf? Okey, di sini kita boleh perhatikan graf dia apabila bulatan unit bergerak dari sinus 0 darjah, nilainya ialah sifar. Okay, apabila dia bergerak ke 90 darjah, nilai dia ialah 1. Dan apabila bulatan unit jejari dia turun ke 180 darjah, nilai dia adalah sifar. Dan seterusnya, bila dia bergerak ke 270 darjah, nilainya adalah negatif 1. Dan seterusnya, patah balik pada asalan 360 darjah, 1 pusingan dan nilai dia adalah sifar. Baiklah. Baik, boleh tak murid-murid tunjukkan graf anda? Cikgu nak tengok lakaran graf anda. Mungkin siapa yang dah siap? Siapa yang dah siap? Boleh tunjukkan pada Boleh skrin tunjuk. anda. Siapa yang dah siap? Boleh tunjuk graf anda? Ya, semua dah siap graf mereka. Cantik sekali, Wah, cantik cantik. sekali. Bagus, Cantik, bagusnya. cantik. So di Okey. sini seterusnya cikgu ada beberapa soalan. Tadi cikgu suruh anda minta murid-murid perhatikan kan bentuk dia, nilai maksimum, minimum dan juga pintasan X dan pintasan Y. Seterusnya, siapa nak bantu untuk melengkapkan jadual nilai ini? Okey. Siapa yang boleh tolong cikgu? Siapa yang boleh? Saya nak cuba cikgu. Okey, Ashikin, silakan. Silakan. Nilai maksimum sinus X saya rasa 1. Nilai minimum sinus X negatif 1. Pintasan X sinus X sifar 180 darjah dan 360 darjah. Dan yang terakhir pintasan Y sinus X sifar darjah. Sifar darjah. Pintasan Y. Pintasan Y. Maksud Ashikin pintasan Y ya? Betul. Pintasan Y got no darjah. Pintasan Y. Syikin, cikgu nak tanya, pintasan Y unit dia betul tak? Adakah dia sifar Saya darjah? rasa tak ada darjah.
Saya salah sebut tadi. Tepat sekali kerana pintasan Y terletak di sini. Maka dia bukan darjah, dia berasaskan pada pintasan Y di sini. Pada nilai pada Y di sini. So pintasan dia ialah sifar. Bagus sekali. Bagus. Baiklah, Okey, cikgu. walaupun Ashikin tidak berapa tahu yang tidak perlukan darjah di sini, Ya. tapi Ashikin boleh dah tahu. Dia dah boleh sense that jawapan dia mungkin salah. Jadi dia betulkan jawapan dia. Baiklah cikgu, bagi jawapan Ashikin sebentar tadi cikgu nak bagi berapa markah tu? Berapa markah cikgu kan? Saya akan bagi markah 95. Kerana Ashikin boleh membetulkan kesilapan dia. Dah dekat nak penuh Bagus. tu. Betul. Syabas. Okey, baiklah Okey, cikgu. jadi cikgu harap murid-murid di luar sana juga anda pun telah menjawab soalan tersebut tadi. Jadi ini adalah jawapan bagi soalan tadi, iaitu nilai maksimum dia adalah 1, nilai minimum adalah -1, pintasan X adalah di sifar darjah 180 darjah dan juga 360 darjah. Dan manakala pintasan Y adalah sifar sahaja. Okey, tidak ada darjah di sana. Okey, baik. Okey, jadi cikgu berharap anda mendapat jawapan yang betul. Kalau anda dapat semua jawapan betul, 100 markah tu, Syafiqah. Okey, ya cikgu. Murid-murid di rumah juga jangan lupa kita sama-sama turut membuat latihan pada hari ini. Okey. Ya, betul. Baiklah Okey, cikgu. baik. Seterusnya. Kita sudah pun mempelajari mengenai graf sinus. Okay, sekarang mari kita lihat pula graf bagi kosinus. Okay, jadi seperti mana yang anda buat untuk graf sinus tadi, jadi untuk graf kosinus, Cikgu Gan akan memberitahu anda apa yang perlu anda lihat untuk graf kosinus. Dan cikgu nak anda perhatikan betul-betul graf kosinus ni, rupa dia. Rupa dia satu je tips cikgu boleh bagi tahu anda. Kemungkinan rupa dia nampak lain. Nampak lain daripada graf sinus. Okey. Okey, jadi mari kita saksikan graf bagi kosinus. Baiklah. Jadi Cikgu Gan, apa yang boleh Baiklah, kita di skrin paparan anda sekarang, anda boleh nampak bulatan unit di sebelah kiri sekali lagi dan satah katasen di sebelah kanan. Okey, bila jejari bulatan unit bergerak, graf telah mula diplot, dilukis di atas satah katasen. Di sini sekali lagi, anak murid perlu perhatikan bentuk. Yang kedua, nilai maksimum dan nilai minimum. Berserta yang ketiga adalah pintasan X dan pintasan Y. Okay, sambil anak murid sambil anda memperhatikan nilai-nilai tersebut, sila lakarkan graf tersebut. Okey. jadi anda perlu lakarkan graf bagi graf kosinus. Seperti mana yang Cikgu Gan beritahu anda tadi. Okey. Jadi sebelum kita isi Ya, cikgu. jadual ni, okay, Cikgu Gan ada tanya soalan yang pertama, betul? Mereka kena lakarkan graf. Betul. Jadi boleh tak kita tanya pelajar tersebut siapa yang dah lakar graf tersebut? Okey, siapa yang sudah menyiapkan lakaran? Siapa yang sudah siap lakaran boleh. tersebut? Siapa yang sudah siap? Murid-murid boleh tunjukkan graf. Bagaimana pula murid-murid di luar sana? Okey. Sepatutnya disebabkan ini lakaran bukan lukisan, jadi dia mengambil masa yang tidak begitu lama kan untuk Betul. lakar? Betul. Okey. Jadi Baiklah. Cikgu Gan, saya ada satu soalan sebab Syafiqah tanya soalan tu tadi. Ya, betul. Apakah beza lakaran dengan lukisan? Ya. Ya, cikgu. Kalau lukisan dia lukis di atas kertas graf dengan skala yang seragam. Okey, sama ada dia pada paksi X ataupun pada paksi Y. Tapi kalau lakaran, skala itu tidak semestinya tepat, tetapi lebih kurang. Tapi dia tak bolehlah berbeza sangat. Okey. Contohnya 1 cm kita just tandakan. Kita cuma tandakan. Kalau ikut graf, kalau lukis di atas graf, kita mesti tanda dekat grid dengan tepat dan betul. Baiklah. Itu bezanya antara melukis dan melakar. Itulah kenapa lakaran ni memang mengambil masa yang singkat daripada lukisan. betul. Kerana lukisan kita betul-betul plot pada graf. Betul. Okey. Apa yang murid-murid lakukan tadi yang mereka tunjukkan itu adalah lukisan ke lakaran? Lakaran lah cikgu. Pandai Cik Syafiqah. 100 markah untuk Syafiqah. 100 markah. Baiklah, terima kasih cikgu. Okey, baik. Okey. Cikgu Gan, boleh kita tanya? Seterusnya kita akan cuba isikan jadual nilai ini lagi. Siapa nak bantu cikgu untuk lengkapkan jadual nilai ini? Ya. Siapa nak bantu? Siapa yang nak bantu? Cikgu, saya nak cuba. Okey, Okey. Dania. Wow, Arni bersemangat. Silakan. Nilai maksimum untuk kosinus X ialah 1.
nilai minimum pula -1. Bagi pintasan X, dia 90 darjah dengan 270 darjah. Pintasan Y, saya tak pasti. Sifar darjah betul ke cikgu? Sifar darjah, siapa boleh bantu Arni? Siapa boleh bantu Arni? Adakah betul jawapan Arni saya tadi tu? boleh, saya Okey, Saya boleh Lokman. tolong Silakan. Okey, Lokman. pintasan Y itu 1. Betul ke? Pintasan Betul tak? Y itu 1. Rasa-rasa pintasan Y? Di situ. Betul tak jawapan Lokman? Anda Confident tak yakin? jawapan Lokman tu betul? Yakin tak? Yakin tak? Lokman memang yakin, keyakinan tu tinggi. Betul. Yes, Lokman, bagus. Lokman kalau salah atau kalau betul pun dia akan sentiasa senyum. Wah, okey. So, patah pada Arni. Tahu tak kenapa pintasan Y itu nilai dia ialah 1 dan bukan sifar darjah? Arni, dah dapat jawapan? Tahu cikgu. Bagus sekali. Bagus sekali. Okey, baik. Baiklah. Jadi, seperti mana yang anda telah pun beritahu tadi, okey, murid-murid telah pun memberitahu kami dan juga murid-murid di luar sana. Okey, bukan susah untuk mendapatkan nilai maksimum, nilai minimum, pintasan X, pintasan Y, bukan susah kan cikgu kan? Dia tak Betul. susah. Kalau anda tahu graf tersebut, kalau anda boleh kenali graf tersebut dengan betul, anda boleh dapatkan semua nilai ini dengan betul. Okey, dan yang penting juga ya, pintasan Y tiada darjah kalau di kosong ataupun Yes. satu mana-mana pun ya. Betul, betul. Okey, betul. baiklah, Ia cikgu. adalah unit yang dibaca pada paksi Y. Y. Kalau Betul. unit yang dibaca pada paksi X, dia adalah darjah. Okey, baiklah cikgu. Yes, betul. Okey. Okey, baik. Anda telah pun mengenali graf sinus, anda telah pun mengenali graf kosinus, rupa graf tersebut, anda telah pun menterbitkan nilai-nilai bagi maksimum, minimum, pintasan X dan pintasan Y. Okey, sekarang apa yang kita akan buat adalah kita akan membanding bezakan kedua-dua graf tersebut. Okey, jadi kita akan lihat graf sinus dan graf kosinus berada bersebelahan dan kita akan lihat apa yang membezakan mereka berdua ataupun apa yang persamaan mereka berdua. Okey, Okey, cikgu. jadi cikgu kan akan memberi banding beza yang pertama untuk anda. Okey, marilah kita lihatkan bentuk graf. Yang di sebelah kiri, berada di sebelah kiri adalah graf sinus dan kita terangkan graf sinus dahulu. So tadi cikgu dah minta anak murid perhatikan bentuk dia betul. Maka dengan itu cikgu nak tanya murid siapakah yang boleh bantu cikgu untuk menerangkan bentuk graf sinus ini. Okey. Siapa yang boleh terangkan? Saya. Danisha. Okey, silakan Danisha. Untuk graf sinus, dia bermula dari sifar, naik ke nilai maksimum iaitu 1. Dan kemudian dia akan turun ke nilai minimum iaitu -1 dan naik semula ke sifar pada sudut 360 darjah. Bagus, tepat bagus. sekali. Okey, di sini Danisha boleh nampak kan sudut dia, graf dia bergerak dari 0 darjah nilai sifar, naik sifar darjah, naik ke 90 darjah dan nilai maksimum dia ialah 1 dan turun ke 180 darjah dengan nilai dia ialah sifar, turun semula ke sudut 270 darjah dengan nilai minimum dia -1 dan patah balik ke 360 darjah dengan nilai sifar. Tepat sekali Danisha. Wah, Bagus. tahniah Danisha. Berapa markah untuk jawapan Okey. Danisha tersebut? 100. 100. 100. Wah, markah penuh. Sebab Syabas. ayat yang disebutkan oleh Danisha tadi lengkap Betul. ayat tersebut. Good job. Okey. Okey, jadi Seterusnya cikgu pula siapa nak bersaing dengan Danisha untuk memberi bentuk graf kosinus. Okey, siapa nak sahut cabaran ni? Siapa nak sambut cabaran? Siapakah itu? Rina. Rina. Okey, Silakan, Rina, come on. Okey, Rina. Okey, Rina. Untuk graf kosinus, ia bermula dari 1 dan ia turun sehingga ke nilai minimum iaitu -1 dan ia patah balik, ia naik semula sehingga ke nilai maksimum pada 360 darjah. Bagus sekali. Rina, nilai maksimum 360 darjah tu ialah apa?
minta maaf cikgu, nilai maksimum dia ialah 1. Satu. Bagus satu. sekali. Okey. Satu. Nilai maksimum. So di sini sekali lagi dia sama seperti yang graf sinus di mana sifar darjah nilai dia sifar darjah bagi kosinus adalah bernilai 1 dan sudut 90 darjah bagi kosinus adalah bernilai sifar dan sudut seterusnya sudut 180 darjah nilai dia adalah minimum iaitu negatif 1 dan seterusnya naik ke atas 270 darjah nilai dia ialah sifar dan naik ke semula ke maksimum 360 darjah nilai dia ialah 1. Bagus sekali penerangan Rina tadi. Rina tadi. Terbaik Rina. Syabas. 100 Bagus. markah juga ke cikgu? Betul, 100 markah juga. Okey, hebat. okey. Baiklah cikgu, sebenarnya saya sebagai murid cikgu pada hari ini dalam kelas saya lihat ada dia tulis satu tempoh tu apa cikgu? Oh ya, di sini boleh diperlihatkan bahawa satu tempoh sebenarnya adalah satu kitaran. Oh, satu kitaran 360 darjah. Tadi kalau murid-murid boleh imbas kembali kepada bulatan unit tadi, dia bermula dari sifar darjah, bergerak sambil dia bergerak dan dia patah balik pada sifar darjah. Maka itu dinamakan satu tempoh. Oh, Satu tempoh dari sifar darjah ke 360 darjah di mana dia lengkap daripada asal naik ke maksimum, turun ke minimum, balik kepada asal. Itu dinamakan satu tempoh. Baiklah. Manakala untuk perkataan amplitude ini, amplitude dia adalah garis pemisah maksimum dan minimum ini. Jarak amplitude adalah jarak dari garis pemisah ke maksimum, jarak dari pemisah ke minimum. Ini yang dikatakan satu amplitude dan satu amplitude. Okey. Mungkin nampak kita dengar pun kita rasa macam tempo, amplitude macam banyak sangat dia punya perkataan tersebut. dia. Jadi jangan risau. Kita akan belajar dalam kesan perubahan pemalar A, pemalar B dan pemalar C. Jadi anda akan lihat perkataan tempo dengan amplitude di sana. Okey. Nanti anda boleh faham bila anda nampak perkataan itu di sana. Baiklah cikgu. Jadi baik. penting jugalah kita memahami amplitude dan juga satu tempoh kerana ia ada aplikasinya di segmen seterusnya selepas betul. ini. Okey, baiklah cikgu. Baik. Kita telah pun melihat perbezaan kedua-dua graf ini. Okey, kedua-dua graf anda telah pun menjawab pada kami bagaimana bentuk graf tersebut dan juga Cikgu Gan ada terangkan mengenai tempo dan juga mengenai amplitude. Okey, sekarang mari kita lihat graf tadi bersama dengan anda punya bulatan unit. Sekarang apa yang anda belajar di bulatan unit akan anda faham dengan lebih jelas apabila anda telah pun mempelajari graf. Jadi contohnya di sukuan yang pertama. Jadi anda boleh lihat ni adalah sukuan yang pertama bagi sin. Graf tersebut berada di atas paksi X. Jadi bila dia berada di atas paksi X, nilainya adalah nilai yang positif sebab itu sukuan itu jawapan dia positif. Okey. Contohnya kita ambil untuk graf kosinus. Okey, graf kosinus kita lihat sukuan yang ketiga. Sukuan yang ketiga graf tersebut berada di bawah paksi X, jadi jawapan dia negatif. Adakah jawapan dia negatif? Ya, untuk kosinus jawapan dia negatif di sini. Jadi sekarang anda boleh faham kenapa bulatan unit dan juga graf anda dia berkait. Kita tak boleh lihat berasingan. Kita kena lihat dia berkait. Graf dengan bulatan unit. Baiklah, jadi bulatan inilah cara untuk menggunakan kaedah lain yang cikgu kita sebutkan tadi. Betul. Baiklah cikgu. Baik, okey. So, Baik. Cik Syafiqah dah boleh jawab soalan yang kerja rumah cikgu semalam dah? Saya rasa boleh dan boleh siap dalam 10 minit je. Tanya Syafiqah. Terima kasih cikgu. Saya pasti selepas ini pun cikgu masih ada lagi penerangan tentang matematik bagi tajuk nisbah dan graf fungsi trigonometri. Tapi sebelum itu, jom kita mengambil rehat dan kita akan kembali selepas ini bagi slot menengah atas. Didik TV KPM.
Didik TV KPM. Kembalinya ke rancangan Didik TV KPM bagi slot menengah atas dan hari ini kita fokus kepada mata pelajaran matematik. Dan sebentar tadi bersama Kak Pika iaitu cikgu kita dan cikgu Gan telah mengajar kita cara untuk membuat lakaran graf bagi sinus dan kosinus, cara nak nyatakan nilai maksimum, minimum, perbezaan antara kedua-dua graf juga dan pintasan X dan Y. Dan sekarang ini pula cikgu-cikgu kita nak buat apa? Okey. Seterusnya, murid-murid marilah kita ke bahagian mengesan perubahan pemala A bagi graf Y sama dengan A sin BX tambah C. Untuk melihatkan perubahan pemala A ini, pemala bagi B dan C perlu ditetapkan. So, kita tengokkan seterusnya. Okay, jadi kita akan lihat video yang anda akan lihat sebentar lagi. Dalam video tersebut, apa yang berlaku pada A. Jadi cikgu nak anda konsentrate pada nilai A tersebut. Okey, murid-murid di rumah boleh juga fokus pada fokus video pada ini ya. Video Okey, tersebut. jom kita saksikan. Jadi, jika nilai A ialah 2, anak murid perlu perhatikan jika nilai A ialah 2 dengan seperti yang cikgu kata, pemala B dan C ditetapkan, pemala B ditetapkan sebagai 1, C sebagai sifar, apa yang berlaku pada graf? Anak murid perlu beri perhatian dan selepas itu menerangkan. Jadi lihat apa yang berlaku pada graf tersebut. Jadi jika nilai A, tadi Cikgu Gan ada tanya anda satu soalan. Jika nilai A ialah 2, apa yang anda boleh perhatikan dalam graf tu? Jadi Cikgu Gan nak pilih ke seorang murid untuk menjawab? Siapa yang nak cuba menjawab? Siapa yang sudah Saya, bersedia? Ibu. Okey, Luqman. Luqman. Silakan. Nilai maksimum dan nilai minimum graf tersebut menjadi 2 dan negatif 2. Negatif 2 dan positif 2. Okey, bagus sekali. Bagus. Okey. Baiklah, seterusnya kita nak tengokkan apakah kesan perubahan. Jawapan dia. Sebelum kita tengok yang kedua, kita tengokkan jawapan. So di sini betul, jawapan nilai maksimum dan nilai minimum telah berubah kepada 2 dan negatif 2 seperti jawapan Luqman dan amplitude fungsi adalah 2 seperti cikgu terangkan tadi. Baik. Maka dengan itu kita akan bergerak ke bahagian untuk melihat kesan perubahan pemala B bagi graf Y sama dengan A sin BX tambah C. Mari kita perhatikan video berikut. Okey. Jadi anda akan lihat apa yang berlaku pada pemala B jika graf ini kita ubah nilai dia. Tapi apa yang cikgu nak anda fokus adalah jika nilai B ialah 3. Dengan keadaan nilai A-nya adalah 1 dan juga C-nya adalah sifar. Kita malarkan kedua-dua nilai tersebut. Apa yang berlaku pada graf itu? Jadi anda boleh lihat graf tu dia berubah dengan ketara. Jadi apakah perubahan ketara tersebut? Apa yang dapat anda lihat daripada perubahan itu? Itu yang cikgu nak anda lihat. Dan bila anda lihat pada kesan perubahan B, tadi kita ada belajar 2 perkataan iaitu amplitude dengan tempo. Betul Syafiqah? Betul cikgu. Tadi amplitude telah diperkenalkan oleh cikgu Gan. Jadi untuk tempo pula akan diperkenalkan di sini untuk anda. Okey, baiklah. Jadi siapa yang boleh memberi cikgu jawapan kesan perubahan nilai B? Bermaksud nilai B ialah 3, apa yang berlaku pada graf itu? Siapa yang ingin cuba? Siapa yang nak mengikuti Luqman untuk menyatakan perubahan pada graf? Betul. Jangan takut. Jawapan betul atau salah Kita terima saja. kita terima. Siapa Kita nak terima cuba? bersama. Cuba. Siapa yang ingin cuba? Menyahut. Cikgu saya. Yes. Cikgu Silakan, saya. Arni. Okey, Arni, silakan. Saya rasa graf tu ada banyak ombak. Ada 3 ombak kot. Okey. 3 ombak atau ombak tu apa istilah yang diguna pakai?
Adakah Arni pasti? Adakah Arni Cikgu tahu? sebut 2 perkataan kan tadi. Satu amplitude dan satu tempo. 3 ombak tu apa? Tak pasti? Amplitude. Amplitude, betul? Kawan-kawan yang lain macam mana? Betul tak? Betul Tempo ke tak ataupun jawapannya? amplitude? Okey, tak apa. Mari kita lihat jawapan. Mari kita lihat jawapan. Kita lihat adakah betul jawapan Arni. Sebab Arni tadi pun tak pasti amplitude ke tempo. Tak pasti cikgu itulah. akan marah saya ke tak ni kalau jawapan saya salah. Okey, tak apa Arni. It's a good try. Okey, kita lihat jawapan dia. Okey. Okey. Tadi bila Arni sebut mengenai ombak. Okey, kita gunakan perkataan yang betul iaitu perkataan graf sinus itu berganda. Tadi jawapan Arni, salah satu jawapan adalah 3 ombak. Arni ada sebut dia nampak 3 ombak. Jadi, dia berganda 3 kali. Betul Arni, setakat tu betul. Okey, tapi bila kita sebut pasal pemalabi, kita akan sebut perkataan tempo. Kita akan gunakan perkataan tempo. Jadi, kita boleh lihat tempo fungsinya adalah 360 darjah bahagi dengan B tersebut. Jadi dalam soalan tadi tu 360 kita bahagi dengan 3. Kita bahagi dengan 3. Jadi kita boleh nampak kita akan ada 120 darjah. Bermaksud dari sifar sehingga 120 darjah adalah satu kitaran yang lengkap. Dia membuat satu ombak dari sifar ombak ke yang 120. lengkap. Yes. Satu ombak 120 ke 240, satu lagi ombak. Lepas tu 240 ke 361 Satu ombak lagi. lagi. Satu Maka ombak dengan lagi. itu ada 3 Tiga ombak. ombak. So maka betul jawapan Arni itu betul. Cuma ombak itu bukan dalam terminologi matematik kita. Dia adalah tempo. Tempo. Sekali lagi cikgu tanya Arni. Tadi yang Arni kata ombak tu amplitude ataupun tempo? Tempo. Bagus, tepat sekali. Tepat sekali. Okey, bagus. Okey, cikgu. Okey, jadi sekarang anda telah pun lihat kesan perubahan pemalabi. Okey, tadi kita sebut ada 3 pemalab, A, B dengan C. Okey, sekarang kita akan saksikan apa yang berlaku jika nilai C ini berubah. Berubah menjadi nilai yang positif ke ataupun nilai yang negatif ke, kita akan lihat video tersebut. Jadi apa yang akan anda saksikan dalam video itu akan diolah oleh Cikgu Gan bagi anda. Boleh? Okey, Mari kita baiklah. saksikan video tersebut. Okey, seterusnya kita akan lihat pergerakan graf ini di mana nilai C dia adalah 2 dengan pemalab A adalah 1 dan B adalah 1. Cikgu hendak kamu beri perhatian kepada pergerakan graf sekarang. Adakah nilai minimum dan maksimum dia berubah? Adakah dia menjadi lebih banyak ombak ataupun tempoh dia berganda? Ataupun apa bentuk perubahan yang telah murid perhatikan? Anda boleh lihat kan graf tersebut sedang berubah, dia sedang bergerak. Kita nampak dia sedang bergerak sahaja graf tersebut. Jadi, cikgu kan, kalau jika nilai C ialah 2, sekarang apa yang berlaku pada graf tersebut? Sebelum saya beri jawapan, saya nak juga tanya dekat murid dekat GM. Siapa nak bagi jawapan kepada soalan Cikgu Sanggita tadi? Ya, siapa nak cuba? Saya nak cuba dia. Okey, cuba. Ilham. Ilham, jika silakan. nilai C ialah 2, Ilham? Kalau jika nilai C itu 2, maka graf itu akan berganjak ke bawah. Ke Pada bawah paksi ke ke X. atas? C adalah 2. 2. Dia ke atas ke bawah? Ke atas. Ke atas. Okey. Tepat Bagus. sekali. Tepat sekali. Okey, kerana nilai C dia adalah positif, dia akan beranjak. Kita tengok jawapan dia, betul tak? Okey, kejap kita tengok. Ini jawapannya. Graf sinus Dia akan itu. graf sinus beranjak 2 unit secara menegak ke atas paksi X. Saya akan bagi 100 markah dekat Ilham sebelum Sanggita tanya saya, sebelum Syafiqah tanya saya Berapa markah nak bagi? Kalau Ilham dapat markah, Luqman dengan Arni tadi dapat berapa markah, cikgu? Semua Arni 100. Semua 100. Kerana Semua 100. Arni boleh betulkan jawapan dia setelah Ya. menyimak kesalahan dia dan begitu juga dengan Ilham. Okey, syabas semua ya. Syabas. Okey, baik. Jadi kita telah pun melihat jika nilai C adalah nilai yang positif, jadi graf tu dia beranjak ke atas paksi X. Okey, jadi saya rasa cikgu kan kita ada satu lagi soalan untuk kita tanya pelajar tersebut. Ini soalan cepu mas untuk anda. Apa yang berlaku jika nilai C ialah negatif 2 pula? Tadi kita lihat positif 2. Sekarang negatif 2.
Okey, kali ini siapa nak cuba? Apakah yang berlaku pada graf sinus jika C adalah negatif 2 dengan pemala A dan B adalah 1? Siapa boleh bagi jawapan? Murid-murid di saya luar nak- sana pun boleh fikir. Ilham lagi nak Ilham cuba. lagi. Bagus Okey, sekali. baik. Okey. Silakan. Saya nak tebus balik kesalahan tadi. Oh, tebus balik. Okey, silakan Ilham. Okey. Kalau jika nilai C itu negatif 2, so kali ini graf itu akan berganjak ke bawah. Mari kita saksi jawapan dia. Okey, adakah jawapan ni betul? Graf sinus beranjak 2 unit secara mendekat ke bawah paksi X. Syabas sekali Syabas, Ilham. Ilham. Tepat sekali. Masih di paksi X tidak berubah. Cuma dia ke atas ataupun ke bawah itu bezanya. Keseluruhan graf akan bergerak. Baiklah cikgu, itulah perubahan yang kita akan lihat jika A, B atau C dijadikan perubahan tetapi yang lain dimalarkan ya. Ya, betul. Okey, baiklah cikgu. Saya rasa saya telah belajar banyak dan pastinya murid-murid dalam talian dan juga di rumah telah mendapat sedikit sebanyak info dan pengajaran daripada hari ini punya kelas. Tetapi kita akan ada lagi selepas ini aktiviti seterusnya. Jadi jangan ke mana-mana, kita akan berehat sebentar selepas ini di slot menengah atas. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hello rakan-rakan semua, kita masih lagi menonton slot menengah atas di Didik TV KPM. Kita telah sampai ke segmen yang terakhir bagi hari ini punya mata pelajaran iaitu matematik. Tapi jangan risau kalau anda baru saja menonton, jangan lupa ke laman YouTube kami untuk menonton kembali ulangan siaran iaitu NTV7 Malaysia Official. Baiklah, saya masih lagi bersama Cikgu Kita dan Cikgu Gan untuk belajar topik kita pada hari ini, nisbah dan graf fungsi trigonometri. Jadi sebenarnya tadi cikgu telah nyatakan sedikit kalau ada perubahan pada nilai-nilai kita dengan formula kita tu, akan ada berlaku perubahan pada graf juga. Betul. Ya cikgu? Betul. Jadi seterusnya apa yang kita nak belajar lagi? Okey, jadi seterusnya daripada aktiviti yang anda telah pun pelajari tadi, pergerakan graf tersebut, kesan perubahan nilai A, nilai pemala A, pemala B dengan pemala C, kita nak rumuskan dalam bentuk rumusan. Jadi cikgu nak tanya kepada salah seorang pelajar di sini, apakah formula bagi nilai A? Bagaimana kita boleh dapatkan nilai A daripada graf tersebut? Jadi siapa yang boleh tolong cikgu untuk menjawab soalan tersebut? Cikgu bagi tips sedikit. A itu adalah amplitude. Bagaimana anak murid mengenal pasti amplitude bagi graf sinus ataupun graf kosinus. Okay, siapa nak cuba? Siapa nak cuba bagaimana untuk mencari nilai A? Okey, Ilham lagi. Ilham sangat rajin hari ini. Ilham sangat rajin hari ini. Okey, silakan Ilham. Untuk cari A ataupun seperti Cikgu Gan kata amplitude adalah nilai maksimum ditolakkan dengan nilai minimum dan dibahagi dengan 2. Bagus. Bagus sekali. Bagus sekali Ilham. Dia dah menebus dalam segala perjalanan dia sedang menebus kesalahan dia tadi. Banyak kali penebusan ni. Banyak kali penebusan tersebut. Okey, baik. Malahan dia telah menambah kredit kepada dirinya. Bagus sekali. Bagus. Okey, baik. Jadi kita telah pun mengenai formula untuk mencari nilai A. Okey, sekarang kita lihat untuk nilai B. Siapa yang boleh beri cikgu bagaimana cara untuk kita mencari nilai B pula? Siapa yang boleh? Tips lagi. Apa B itu adalah tempo. Okey. Jadi siapa yang boleh jawab soalan cikgu? Bagaimana untuk mencari nilai B tersebut? Siapa nak cuba?
Siapa nak cuba? Cikgu saya. Okey, Arni. alright. Dia nak Silakan tebus juga Arni. tu. Untuk cari nilai B, iaitu juga tempoh, dia boleh, formula dia ialah 360 darjah dibahagikan dengan satu tempoh. Bagus. Bagusnya. Bagus Arni. Syabas. Okey, Jadi syabas, tahniah. bagus. Jadi anda boleh lihat daripada jawapan, anda boleh dengar daripada jawapan rakan anda tadi. Jadi untuk mencari nilai B adalah 360 kita bahagi dengan satu tempoh. Arni dah faham tentang maksud tempoh di Tempoh sini. tersebut. Ya, Baik, nampaknya bagus begitu. sekali. Bagus. Okey, jadi kita ada satu lagi iaitu pemalasi. Okey, jadi untuk pemalasi cikgu akan tunjukkan pada anda bagaimana untuk mencari pemalasi. Okey, jadi untuk mencari pemalasi, apa yang anda akan buat adalah nilai maksimum anda tambah dengan nilai minimum dan anda bahagikan dengan 2. Jadi perhatikan di sana untuk amplitude dan juga untuk nilai maksimum. Dia adalah dua operasi yang berbeza. Jadi jangan keliru untuk amplitude dan untuk nilai C. Okey. Jadi setakat ni anda telah pun mempelajari menggunakan graf sinus sahaja. Jadi kita kena lihat kesan perubahan A, B dan C untuk graf kosinus. Tetapi cikgu nak beri anda satu soalan yang merangkumi semua ini dan anda kena jawab soalan tersebut untuk kami. Okey, baiklah. Baik. Okey, jadi ini adalah soalan cepu mas terakhir untuk anda untuk menebus segala-galanya untuk hari ini. Okey, jadi anda boleh lihat di skrin. Cikgu Gan bagi tips lagi. Mula-mula tengok graf. Bentuk graf apa? Bentuk dia graf apa? Bentuk graf apa? Okey, jadi lepas itu anda kena nyatakan fungsi trigonometri tersebut. Dengan menentukan nilai A, nilai B dan juga nilai C dengan menggunakan formula yang telah anda berikan tadi. Betul. Jadi, cikgu kan, boleh ke kita pilih seorang pelajar atau suruh seorang murid untuk menjawab? Boleh. Mari kita uji kefahaman murid-murid kat situ. Ya, cikgu. Dekat GM. Siapa nak cuba? Tadi kalau tak silap saya, Syafiqah telah pun mendapat salah satu jawapannya dengan betul. Betul tak? Ya, rasanya begitu. Kita tanya dahulu, apakah bentuk graf? Siapa boleh jawab bentuk graf apa? Okey, ni yang paling mudah. Bentuk graf bentuk ni. graf tu. Bentuk graf apa? Ni Siapa adalah boleh graf jawab? apa? Sinus ke kosinus? Siapa nak jawab? Saya jarang dengar suara Ashikin ni sebenarnya. Betul. Ashikin? Bentuk graf apa? Ashikin boleh cuba. Ni adalah graf kosinus ke? Bentuk graf Sinus ke kosinus? Cikgu bagi tips lagi. Dia bermula dekat bahagian atas. Dia turun ke bawah. Ingat lagi? Sinus ke kosinus? Kosinus. Tepat sekali. Bagus. Syabas. Berapa cikgu? Saya dah tanda dah ni. Okey, jadi disebabkan Ashikin yang menjawab graf kosinus. Okey, Ashikin boleh tak beritahu cikgu bagaimana untuk mendapatkan nilai A tersebut? Okey. Nilai A. Boleh cikgu. Ataupun lagi senang kalau Ashikin dah tunjukkan Dah jawapan siap. itu. Dah siap Okey. semua. Okey. Bagus. Jadi kita boleh baca daripada jawapan Ashikin di sana. 12 bila ditolak dengan 6 dan dibahagi dengan 2, jawapannya ialah 3. Jadi nilai A kita, amplitude kita adalah 3. Okey, bagus. Jadi untuk nilai B pula, siapa yang ingin mencuba nilai B? Okey. Siapa yang ingin mencuba untuk nilai B? Okey, Rina. Rina, silakan. Rina ingin tunjukkan jawapan? Rina tak jalan kerja tu. Rina pun dah siap dengan jawapan dia. Okey, alright. Bagus murid-murid kita. Okey. Untuk mendapatkan nilai B, saya telah menggunakan formula yang Arni mengatakan tadi, iaitu 360 darjah bahagi dengan satu tempoh. Dan berdasarkan graf, satu tempoh ialah 12. Oleh itu, jawapan yang saya dapat ialah 30. Okey. Bagus sekali. Satu tempoh. Bagus. Jadi kita telah pun mendapatkan jawapan bagi B adalah 30X. Okey, bagus. Dan akhir sekali kita nak lengkapkan fungsi trigonometri kita pada hari ini untuk mencari nilai C. Jadi siapa yang boleh memberitahu cikgu jawapan bagi nilai C tersebut? Okey, murid soalan DGM, terakhir ni. Mari kita menyahut cabaran ada seorang yang kawan kita. Danisha. Akhirnya dengar suara dia juga. Ya, betul. Akhirnya kita dengar suara Danisha. Ya, silakan. Okey, Danisha sila bacakan. Untuk mencari
Untuk cari C, kita guna formula nilai maksimum tambah dengan nilai minimum bahagi 2. Okey. Jadi berdasarkan graf, 12 tambah 6 bahagi 2 akan dapat 9. Okey, bagus. Jadi bila nilai dia 9, kita bolehlah tulis satu fungsi trigonometri yang lengkap iaitu Y sama dengan 3 cos 30x tambah 9. Jadi tanya Tepat kepada sekali semua jawapan anak Danisha. murid Tunjuk sekali lagi Danisha jawapan anda. Y sama Jawapan dengan lagi di bawah tu. Tunjuk Yes. sikit. Alright, bagus. Danisha tunjuk jawapan anda sekali lagi. Ya, bagus. Bagus. Okey, Y sama dengan 3 cos 30x tambah 9. 9. Wah, Okey, jadi tahniah. saya rasa kita telah pun mempelajari kesemua objektif pembelajaran kita pada hari ini. Tercapai objektif kita ya, Cikgu. Tercapai objektif kita pada hari Baiklah, ini. Cikgu. Sebentar tadi Danisha, Ashikin dan juga siapa tadi? Ilham ya ke Rina? Rina. Telah menjawab bagi soalan terakhir kita tu. Ya, betul. Keseluruhan markah bagi ketiga-tiga mereka, Cikgu. Saya rasa cikgu kan Markah penuh. Markah penuh 100. Ya, Semua penuh. 100 markah Wow. penuh. Boleh perhatikan yang mereka memang memberi perhatian 100% pada pengajaran hari ini. Nampaknya mereka begitu fokus dan dapat menjawab soalan dengan sempurna. Okey, baiklah betul. Cikgu. Kita telah pun sampai di penghujung rancangan. Jadi dengan tujuan itu meminta Cikgu untuk memberi sedikit rumusan bagi pembelajaran kita. Silakan Cikgu kita dulu. Okey, jadi apa yang telah anda pelajari pada hari ini pada segmen yang pertama tadi, anda telah pun mempelajari untuk melukis graf tersebut, graf sinus dan graf kosinus. Anda telah pun melihat video graf sinus, video graf kosinus dan anda telah melukis graf tersebut. Kita telah pun melihat sedikit perbandingan graf sinus dan kosinus. Okay, dalam segmen yang kedua, Cikgu Gan, apa yang telah kita pelajari tadi? Dalam segmen yang kedua, kita telah melihat perubahan pemala A terhadap graf kita. Okay, pemala A dengan B dan C ditetapkan, pemala B berubah apabila pemala A dan C ditetapkan, dan seterusnya perubahan pemala C apabila pemala A dan pemala B ditetapkan. Okay, dan seterusnya kita telah pun lihat kita satu pun soalan juga melahirkan, membentukkan formula ataupun rumus bagi pemala-pemala tersebut. Baiklah Cikgu. Betul. Okey, terima kasih Cikgu untuk rumusan tersebut dan mungkin bagi murid-murid di rumah, di manakah mereka boleh pergi ataupun melayari untuk membuat latihan pengukuhan? Jadi anda boleh mendapatkan latihan pengukuhan di Sumberku melalui portal Delima. Jadi anda boleh gunakan email Delima anda untuk melayari portal Delima. Ya, dan laman sesawangnya tertera di skrin sebentar tadi. Baiklah Cikgu, untuk penilaian keseluruhan bagi murid-murid kita dalam talian pada hari ini, persembahan mereka, apakah markah keseluruhan Cikgu nak bagi? Kalau ikutkan saya, semua 100 markah. 100 markah. Termasuk Syafiqah. Termasuk saya. Walaupun saya jawab betul. satu soalan je. Betul. Tanya semua murid-murid. Baiklah, okey. Jadi bagi anda, murid-murid di rumah, jangan lupa juga kita perlu membuat latihan juga untuk kita mahir dalam tajuk nisbah dan graf fungsi trigonometri. Terima kasih Cikgu kerana bersama kami pada hari ini berkongsi ilmu dan harapnya anda semua terus menonton slot menengah atas. Okey, sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bye-bye. Bye. Didik TV KPM